Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شاء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولنا الأميين على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لله بالكل معلوم لله. Sahabat yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi yang barakah pada 1 Syaban, ya. Bila sebut 1 Syaban berarti kita akan berada di di bulan Ramadan sebulan lagi. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan yang mulia itu dan dapat beribadah. Sebenarnya kita bukan beribadah di bulan Ramadan saja, tapi bulan Ramadan itu lebih lagi ibadah yang kita lakukan, kerana ada ibadah yang setahun sekali yang kita lakukan, iaitulah puasa Ramadan. Okay. Dan hari ini kita berada di dalam hari ke-9, ya. Kita beruzlah. Saya mungkin benda fikir eloklah kita positifkan pemikiran kita. Kita beranggapan bahawa inilah uzlah kita. Kita beruzlah kerana selama ni kita bertugas, kita bekerja, kita macam-macam lah yang kita buat, dan Allah beri peluang untuk kita duduk bersama keluarga di rumah. Uzlah sebenarnya seorang diri, tetapi Alhamdulillah kita boleh, ini lebih baik, kita nak jom bersama ke syurga. Jadi kita beruzlah bersama-sama keluarga, dan sentiasa menumpukan perhatian kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, mungkin inilah masanya untuk kita berzikir, untuk apa sahaja, untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan saya terus kepada topik kita, kerana kita tadabbur, kita masih sedikit lagi tu yang ada online hari ni. Macam benda kata, benda tak perlu tunggu ramai, kerana mereka boleh share, boleh tengok bila-bila sebenarnya. Tak semestinya, saya bukan nak menjual barang, nak mesti masa tu ramai orang tengok baru nak beli. Sebab ini boleh, ini adalah satu pengajian yang boleh tengok pada bila-bila masa, bukan on the spot. Okey. Bismillah. Balik kepada hari itu, kita sampai kepada ayat 10, ya. Saya baca dulu ayat 10 itu supaya kita ingat. Ada dah yang hafal 10 ayat yang awal surah Al-Kahfi ni? Bunda ingatkan balik. Kita hadis ada menyebutkan kalau kita hafal 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi, kita akan dijauhi daripada fitnatul Dajjal. Okey. Ayat yang kita baca yang terakhir itu, iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Iaitu ketika sekumpulan pemuda, yang bilangannya Allah saja yang tahu, kerana dia mengatakan 7, nanti kita akan lihat berapa, dia mengatakan 5.
Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah, dan mereka berkata, ya Allah, berikanlah kami daripadamu rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan berilah petunjuk ke atas perkara-perkara kami, ya Allah. Okay, kita sambung hari ni ayat yang ke-11. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Dan fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Dia kata, dan kami tidurkan mereka fil kahfi, di dalam gua itu dalam banyak tahun. Sinina adada tu banyak tahun. Sinin daripada sanah dijamakkan sinina adada. Apa yang bonda ingin share di sini ialah kalimah fadarabna ala azanihim. Fadarabna ala azanihim. Kalau ada yang belajar Arab sikit-sikit pun kan tahu tidur tu naum. Sini tak ada sebut pun tentang naum, niam, nama, tak ada kan. Tetapi kenapa kita kata kenapa pentafsir menterjemahkan kalimah fadarabna ala azanihim ini sebagai tidur, sebenarnya inilah dia keindahan ayat, ayat Al-Quran. Tinggi bahasanya, bila Allah Subhanahu wa taala mahu menerangkan tentang bahawa Allah tidurkan mereka, Allah sebut, Allah tutup telinga mereka. Fadarabna ala azanihim, tutup telinga mereka, maksudnya Allah jauhkan mereka daripada mendengar suara-suara. Dia tidak terganggu tidurnya. Tidur terlalu nyenyak. Tidur nyenyak, orang Melayu selalu sebut tidur mati. Tapi bukanlah tidur mati yang kita maksudkan tu. Tidur mati kita tu masih sedar lagi, setengah jam, 10 minit kita sedar lagi. Tetapi ini benar-benar tidur kerana berlaku beratus tahun. Wahai lana min lompat pula saya baca, fil kahfi sinina adada, di dalam gua yang dengan beratus tahun, berapa tempoh masa yang lama, bila Allah, itulah juga nikmat yang Allah beri sebenarnya kepada mereka. Bagaimana bising, bagaimana suara ada, Allah tutup telinga mereka. Allah tidak memperdengarkan dia apapun detik, apapun yang berkesik lah, orang kata berbunyi di sekitarnya yang boleh mengganggu tidurnya. Maka dengan sebab itu dia tidur dengan nyenyak sekali. Okey. Ayat yang ke-12. Thumma ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian thumma ba'asnahum, kemudian kami bangkitkan. Orang Melayu kata bangkit tidurlah kan. Betul lah tu. Ya, maksudnya di sini ialah Allah bangkitkan, thumma ba'asnahum, Allah bangkitkan mereka daripada tidurnya tadi. Allah kejutkan dia, dan dia sedar. Mana tadi saya buka dulu dalam kitab ni sebab ada sedikit perkara yang nak diterangkan di sini. Okey, ba'asnahum maksudnya dia bangkitkan daripada tidur, dan liya'lama ayyul hizbaini, untuk diketahui oleh ada dua hizbain, ada dua kumpulan di situ, untuk mengira berapa lama mereka tidur. Dalam tafsir menceritakan apakah maksud hizbain, atau siapakah dua dua kumpulan yang berbeza pandangan ini. Satu kumpulan, ini pandangan saya ambil satu saja daripada pandangan yang banyak itu, sebab ini lebih dekat untuk kita rasa sesuai, dan Qurtubi juga mengatakan ini lebih baik, lebih tepatlah. Kumpulan yang pertama iaitu Al-Kahfi itu sendiri, Ashabul Kahfi itu sendiri ataupun pemuda itu sendiri merasakan bahawa mereka tidur itu dalam waktu yang singkat.
macam kita tidur biasalah satu malam macam tu. Dia bangun-bangun, dia sedar, dia rasa dia tidurnya tu singkat sahaja. Dan satu kumpulan lagi ialah penduduk kawasan setempat ataupun pemerintah ataupun masyarakat setempat merasakan tahu bahawa mereka tidur agak lama. Sebenarnya saya nak share juga beberapa cerita yang saya baca ni, bukan dalam tafsir tetapi kalau kita lihat cari berapa lama Ashabul Kahfi tu tidur, dia kata, dia buat contoh lah. Bila dia bangun, dia mahu, saya nak beritahu dia punya bukti lama tu. Dia bangun dan ada di antaranya, salah seorang daripadanya mahu pergi membeli barang, membeli makanan. Dan dia pun pergilah dan membawa duit shilling yang diguna beratus tahun dahulu. Dan dia sampai ke kedai itu, di kedai itulah penjual itu melihat duit itu tidak digunakan lagi, dan duit itu telah pun terhapus beberapa ratus tahun dahulu. Dan dia sebenarnya tidak tahu perkara itu berlaku, dan inilah yang menunjukkan bahawa tidurnya memang sungguh lama. Dan agak sibuklah berita ini di kawasan itu, bahawa ada kumpulan pemuda ni yang hidup beratus tahun dahulu, tetapi dia masih lagi hidup sihat walafiat, dan bermulalah siasatan bagaimana hidup mereka, dan ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Bagi kita umat Islam, inilah yang dikatakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak pernah melihat ataupun mendengar cerita bagaimana seorang manusia, malah bukan seorang tetapi satu kumpulan yang boleh tidur beratus tahun kemudian bangkit semula. Dan sebab pun dia ditidurkan itu kerana dia beruzlah menjauhkan diri daripada masyarakatnya yang kafir, masyarakatnya yang menyembah berhala. Jadi kita lihat pada ayat seterusnya, dia kata, kita nak tengok kita lihat ayat seterusnya dalam ayat 13. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Allah kata, dan aku ceritakan cerita mereka dengan benar, tidak ada penyelewengan sebagaimana dilakukan oleh penganut agama yang terdahulu. Kerana penganut agama terdahulu, Kristian dan Yahudi, yang telah menyelewengkan kitab mereka, memberikan cerita yang tidak benar. Jadi bila Rasulullah diminta menjawab tentang kisah Ashabul Kahfi ini, maka Allah turunkan wahyu ini, dan dia kata Allah berceritakan kisah yang benar. Okey, bermula daripada ayat inilah ulama tafsir kata, bermula daripada ayat inilah Allah terangkan siapakah sebenarnya mereka Ashabul Kahfi itu. Kerana peringkat awal dalam bahasa Arab ni, dia ada yang dikatakan diterangkan secara ringkas dahulu, baru dihuraikan satu-satu. Dan kalau kita pun selalu juga dalam penceritaan kita cerita ringkas dulu, baru kita cerita secara terperinci. Jadi dalam ayat Quran ini, dia telah menggunakan uslub tersebut. Dia cerita tentang Ashabul Kahfi, inna Ashabul Kahfi war-raqimi kanu minna. Begitulah di awalnya dia tak terangkan siapakah Ashabul Kahfi. Tetapi dalam ayat 13 ini, Allah sudah mula terangkan, nahnu naqussu alayka naba'uhum bil haqq. Dan kami ceritakan kepada kamu kisah mereka dengan benarnya. Kemudian Allah kata, innahum fityatun, mereka adalah sekumpulan pemuda, amanu bi rabbihim, beriman kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda, maksudnya Allah tambahkan mereka petunjuk dan hidayah. Innahum fityatun, sekumpulan pemuda.
Di dalam Al-Quran ini, dia tidak ceritakan nama, tidak ceritakan sebagaimana kalau kita rujuk ataupun baca cerita-cerita daripada Yahudi dan Kristian, dia ada sebut tentang nama dan dia ada sebutkan kisah-kisah mereka. Tetapi diringkaskan bahawa mereka ini sebenarnya lari daripada pemerintah yang zalim yang mahukan mereka menyembah berhala ataupun menyembah keagungan raja tersebut. Sedangkan kumpulan pemuda ini sebenarnya telah beriman dan mentauhidkan Allah, beriman dengan syariat Isa alaihissalatu wassalam. Dia mengatakan Isa mengatakan Musa, tetapi dalam banyak cerita kita jumpa dia kata Isa walaupun mereka sebenarnya lahir sebelum syariat Isa itu ada Musa, sebab itu dia ada perbezaan pandangan. Kemudian ayat yang ke-14 warabatna ala qulubihim dan kami, kalau kita lihat maksud rabatna ini, kalau kita baca dari segi bahasa, rabatna ini adalah ikatan, kekuatan. Tapi di sini ialah warabatna ala qulubihim, Allah ceritakan, dan kami kukuhkan hati mereka, kuatkan iman mereka. Mudah-mudahan kita tergolong daripada ini. Dalam suasana begini, dengan dugaan yang banyak ini, seharusnya, sebab saya kata tadi, benda rasa elok kita kata uzlah. Kita ni duduk di rumah, stay at home ni adalah uzlah kita. Mudah-mudahan hati kita juga rabatna ala qulubihim, Allah juga makin ikat hati kita dengan dengan kekuatan, dengan keimanan yang kukuh, yakin kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, yakin, percaya, muhasabah diri bahawa segala apa yang Allah turunkan itu ada hikmahnya. Maka begitulah, sebab kita ambil contoh tadi ini, mereka ini lari daripada masyarakat yang menyembah berhala, yang memaksa dia untuk turut serta. Kita lari daripada penyakit, wabak, virus. Kita duduk di rumah. Tapi dia ni lari untuk menguatkan akidahnya, mengukuhkan akidahnya. Namun kita lari daripada penyakit juga, boleh kita katakan bahawa ini juga pengukuhan akidah. Kerana di sana sini kita mendengar ataupun kadang-kadang syaitan ganggu kita, lalu kita keluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar, berbagai cerita, berita mengganggu perasaan kita, maka kita kembalikanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikatlah hati kita dengan kebenaran yang Allah beri kepada kita. Warabatna ala qulubihim iz qamu, di mana mereka bangkit, mereka bangun, ada yang kata dia bangun tidur. Di sini bangkit dengan keimanan mereka. Memang mereka sebelum ditidurkan mereka telah beriman, tetapi semakin kukuh. Faqalu, dan mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Dia ulang perkataan yang dia biasa telah sebut sebelum dia ditidurkan. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhanku ialah Tuhan bumi dan langit. Tuhan langit dan bumi. Lan nad'u'a min dunihi. Aku tidak menyembah selain daripadanya. Lan nad'u'a min dunihi ilahan. Tidak aku sembah selainnya, tidak aku beriman selain daripada itu. Laqad qulna izan syatata, sebab kalau dia kata begitu, maka akan menjadilah syatata, perkara yang tidak benar sama sekali. Macam kita lah kata, kita memang takut dengan virus, tetapi apa yang kita boleh buat, saya ulang lagi apa yang saya sebut sebelum ini, usaha kita ialah melakukan apa yang dinasihatkan, kerana itu pandangan orang yang lebih mengetahui, dan yang lebih utama ialah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita lupa berdoa ataupun tidak berdoa kepada Allah, ini juga meruntuhkan keimanan kita, kerana kita diminta berdoa kepada Allah
baik kita susah maupun senang. Alhamdulillah, semalam kita telah mengaminkan doa pemimpin pertama kita dan kita rasa sebab, kita rasa sedih. Satu doa yang diaminkan oleh semua rakyat Malaysia, diaminkan oleh semua orang Islam yang melihatnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kembali kepada okey, saya lihat dulu Zarina, waalaikumsalam. Kita ada Jaja, kita ada beberapa orang lagi. Terima kasih kerana menonton. Dan kita pergi seterusnya kepada ayat yang ke-14. Ayat yang itu tadi yang saya baca sebelum tadi, warabatna, itu ayat yang ke-13. Kita pergi ke ayat yang ke-15. Haula'i qaumuna attakhazu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba. Haula'i, mereka orang Ashabul Kahfi ni pun berkatalah, mereka ini adalah kaum yang menyembah selain daripada Allah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, kalaulah tidak didatangkan kepada mereka kuasa yang jelas, bisultanin bayyin, maka mereka sentiasalah berdusta. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba. Tidak ada yang lebih zalim mereka yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Kita ini dijadikan oleh Allah. Kita tidak wujud ke dunia ini melainkan Allah yang menjadikan kita. Jadi kalau kita dustakannya, maka itu adalah satu kezaliman yang amat benar. Kalau kita sebenarnya sebab Bunda sebutkan dulu di awal bahawa surah Al-Kahfi ini juga adalah surah yang banyak menekankan akidah. Jadi kalau kita membacanya dan memahaminya, mungkin ini adalah satu cara untuk mengukuhkan akidah kita. Selagi mana kita membacanya dengan baik dan memahami dan menghayatinya, maka kita akan terfikir apakah yang ada dalam hati saya ini benar mengesakan Allah ataupun tidak. Adakah apa yang di dalam hati saya ini meyakini bahawa Allah itu berkuasa atas segalanya. Sekarang kita diduga Allah, dan kita fikir banyak. Sebenarnya dugaan Allah ini kadang-kadang memberikan, bukan kadang-kadang, maksudnya ada satu masa mereka menerima dengan mendapat perkara yang baik, dan di satu masa yang lain dia menerima dengan perkara yang tidak baik, maksudnya merosakkan akidah kita. Maka kita dapat inzar lah, satu nazir, perkara yang balasan buruk yang kita terima. Tapi kalau kita menggunakannya dengan positif kita kepada Allah, husnuzan kita kepada Allah, maka kita akan diberikan berita gembira, kita akan dibalas dengan syurga. Sebab itu saya menyeru pada diri saya, pada keluarga saya dan pada semua sahabat yang mendengar ni, marilah kita sentiasa positifkan, sentiasa bersangka baik kepada Allah, bahawa apa yang diturunkan ini pasti ada hikmah yang baik di sebaliknya. Mahu kita sentiasa memohon, sentiasa meminta kepadanya, sentiasa juga macam saya sebutlah, kadang-kadang ini adalah satu dugaan. Kita mungkin memberi ruang untuk kita mencari pahala, mencari bagaimana kita boleh berbakti kepada masyarakat kita, bukan sahaja kepada mereka yang berada di barisan hadapan, tetapi sesama kita sendiri pun yang menghadapi kesukaran dalam waktu begini. Kadang-kadang kita lihat mudah sahaja, sumbangan kita kecil saja. Contohlah, jiran kita ni susah nak keluar, mereka telah berada di mungkin usia
usia, sebab kita kata kalau berumur 60 tahun ke atas tidak sepatutnya terdedah kepada wabak ini dengan pergi keluar. Jadi maka kita maka kita boleh bantu mereka yang lebih tua, kita bantu membelikan dia barang, itu pun sudah memberikan pahala. Kita mungkin rasa jiran kita tidak ada makanan, kalau kita duduk di kawasan-kawasan yang susah, maka kita masa inilah kita boleh bersedekah, memberi dan sebagainya. Bunda lihat ada di antara rakan-rakan Facebook yang mungkin ada mereka yang berkhidmat, polis di hadapan rumahnya, diberikan makanan, tentera dan sebagainya. Dan ada juga NGO mungkin kita boleh buatkan diri untuk jadi sukarelawan, tetapi kita tidak mendedahkan diri kita kepada bahaya. Balik kepada cerita ayat ini tadi, jadi mereka itu adalah kaum yang menyembah berhala, iaitulah kaum yang dia tinggalkan, yang ditinggalkan oleh Ashabul Kahfi ini, dan mereka pergi ke gua tadi. Kemudian ayat seterusnya, ayat ke-16, wa iz'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Wa iz'tazaltumuhum, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka, mengiktizalkan mereka, menjauhkan mereka, ataupun kerana dia pergi ke gua itu, mestilah Allah yang berikan dia ilham untuk beriktizal. Dan saya nak bacakan di sini ada beberapa pandangan tentang iktizal ini dalam mana tadi di dalam tafsir. Dia kata mereka ini beriktizal, dan apa yang mereka iktizalkan tujuannya wa ma ya'buduna illallah, iaitulah tidak menyembah selain daripada Allah. Sebab kalau dia tinggal dengan kaumnya, dia takut dia terpengaruh, dan dia takut dia dipaksa dan sebagainya, maka dia lari. Dan kita ingat kalau Rasulullah berhijrah ke Madinah, sebenarnya penghijrahan Rasulullah itu bukan lari, tetapi mengukuhkan, untuk lebih mengukuhkan dakwahnya. Begitu juga apa sebenarnya yang berlaku kepada Ashabul Kahfi ini. Memang mereka ini, dia bukan rasul, dia boleh jadi dia lari daripada tanggungjawab. Bukan lari dalam erti kata lari, tetapi dia tidak mahu, dia juga terlibat dengan perkara yang tidak baik tadi. Sebab itu dia kata wa ma ya'buduna illallah, sesungguhnya mereka tidak menyembah selain daripada Allah. Kalau di dalam kaedah bahasa Arab, mungkin ramai yang menonton saya ini pakar-pakar bahasa Arab, tetapi saya jelaskan kepada yang tidaklah dalam bahasa Arab ni dia ada dikatakan dia nafi dulu, baru ada di pengecualian. Macam kita kata tak ada yang keluar melainkan. So melainkan itu sahaja. Sebab kita sudah nafikan. Tidak ada orang keluar rumah melainkan ketua keluarga yang maksudnya ketua keluarga lah, tak usahlah bawa anak penak, bawa isteri kerana tak tahu nama barang dan sebagainya. Jadi dalam istilah ketua keluarga ni pun tak semestinya lelaki saja keluar. Kalau dah tak tahu nak beli, jagalah anak-anak di rumah. Suami isteri lah yang pergi membeli, tetapi menjaga diri. Sebab susah juga kalau kita suruh beli lengkuas, dia beli halia. Kita suruh beli 1 labu bawang putih, dia beli labu. Itu susah juga. Jadi bercampur pula cerita saya, tak apa. Wa iz'tazaltumuhum, dan mereka, dia nafikan tadi wa ma ya'buduna illallah, menafikan bahawa mereka tidak menyembah apa-apa. Lalu Allah kata illallah, melainkan Allah. Memang yang disembah itu Allah sahaja. Kemudian fa'wilal kahfi, dan mereka pun pergi memasuki gua tadi, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Kemudian Allah sebarkan kepada mereka dengan rahmatnya. Rahmah ini adalah satu perkara yang luas pengertiannya. Rezeki makan itu rahmah.
petunjuk itu rahmah, keinginan beribadah itu rahmah, penjagaan akidah itu rahmah. Jadi sebab itulah kita sentiasa meminta rahmat Allah supaya kita tergolong daripada yang rahmah tadi, sama ada rahmah kita di dunia, rahmah Allah bagi kita semasa kita di dunia, ataupun rahmah untuk bekalan kita ke akhirat. Yansyur lakum rabbukum min rahmatihi. Allah tolong Ashabul Kahfi ini dengan memberinya rahmah. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan Allah berikan bersama-sama mereka, disediakan bagi mereka mirfaqa, petunjuk, teman untuk mereka sentiasa mendapatkan sentiasa bersama mereka. Jadi ada baca mirfaqa, ada baca marfaqa. Sebab dalam Quran ni ada qiraat. Jadi kita baca yang ditulis dalam rasam yang kita baca lah, mirfaqa. Dan kita kata mirfaq itu adalah sebagai tempat kita. Gua tadi tempat dia untuk bersama, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat seterusnya, laju kita baca ayat hari ni. Saya tak banyak beri komen sebab saya dapat feedback supaya tidak banyak sangat membaca komen. Sebab kalau saya baca komen ni bukan jual barang, kita nak baca komen ni, kita berkongsi baca ayat. Jadi tak payahlah kita baca komen sangat, kita terangkan saja apa yang dimaksudkan oleh ayat itu. Mudah-mudahan saya bunda nak sebut kalau boleh esok saya ke udara lagi ke alam ayat ini. Kita bacalah ayat surah Kahfi ini besok hari Jumaat lagi, bukan? Malam kan kita bacalah. Dan sebelum live itu kita bacalah sampai kepada ayat yang saya baca ni. Dan baca apa yang kita baca, tengok terjemahannya. Dan nanti bila kita sama-sama baca, kita akan lebih jelas lagi maksudnya. Dan anda boleh beri komen apa yang kurang jelas. Kalau bonda tak jawab pada masa live ini, bonda akan jawab selepasnya. Dan boleh baca dalam komen. Kemudian kita dah habis satu hizb, satu ain. Kita kata kalau kita menghafal tu, kita baca daripada awal ayat pertama, surah pertama itu di rubu' al-hizb dipanggil. Dah habis sampai situ, kan kita masuk pada rubu' yang kedua. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum zatas shimal. Dia kata dalam gua itu, tengok Allah ceritakan secara jelas apa yang berlaku di dalam gua. Dia kata tara asy-syamsa idza tala'at, semasa dia dalam gua itu, di dalam gua tempat dia tidur tadi, bila Allah dah tidurkan dia, matahari itu kelihatan dalam apabila dia terbit. Tazawaru an kahfihim, tetapi dia dilindungi dalam gua. Dia tidaklah panas kepanasan di panas terik di padang pasir itu kan lindungi, tetapi dapat cahaya matahari ketika terbit. Orang kata cahaya pagi lah. Zatal yamin, daripada sebelah kanan. Wa iza gharabat taqriduhum zatas shimal. Dan kalau dia iza gharabat, apabila kita nak kata matahari terbenam, saya nak sebut terbenam pun lupa, taqriduhum zatas shimal, dia akan turun sebelah kirinya. Jadi tengok bagaimana Allah menceritakan kita, seolah-olah kita nampak apa yang berlaku. Dia ceritakan satu persatu. Matahari kalau naik sebelah kanan, dia turun sebelah kiri, agak-agak kepala dia di mana, kaki dia di mana. Kita boleh lihat dia menghala ke mana, dan gua itu menutupi dia, dia tidak panas terik. Begitulah sebenarnya. Jadi kepada para penulis, benda ni pun baru belajar nak nulis, kita sepatutnya banyak belajar dalam Al-Quran. Dia bercerita tu benar-benar supaya kita boleh masuk, boleh berada dan melihat apa cerita yang berlaku. Baik, itu rajin-rajinlah baca terjemahan
Al-Quran. Dia rasa menarik, kita makin nak tahu cerita dan kita makin rajin untuk membacanya. Wa tara syamsa iza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa iza gharabat taqriduhum zatal shimal. Dia akan turun sebelah kiri. Wa hum fi fajwah, dan mereka berada di lapangan maksudnya di dalam gua itu. Fi fajwatin minhu zalika min ayatillah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dia duduk di tengah gua yang sebenarnya gua yang besar, bukan gua yang kecil. Bonda dah ceritakan benda lepas, bukan gua yang kita terbongkok-bongkok nak masuk tu ataupun gua yang sukar, tetapi gua ini dia boleh baring dengan tenang. Allah boleh tidurkan dia, tutup telinganya sebab dia mesti juga ada kedengaran daripada pintu gua itu. Bukanlah gua itu tertutup, sehingga sebenarnya matahari boleh nampak Tara Syams, dia matahari itu. Jadi itu adalah tanda kebesaran Allah. Kita dah sebut bahawa banyak tanda kebesaran Allah dan ini adalah salah satunya. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Sesiapa yang mendapat petunjuk, maka merekalah yang mendapat petunjuk Allah, maka merekalah yang mendapat hidayah tadi. Jadi, kalau kita baca ayat ini dan kita mendapat hidayah daripada Allah, maka kitalah yang mendapat hidayahnya. Kalau kita tidak dapat hidayah Allah, maka kita baca je macam lalu saja begitu. Ini yang perlu kita ubah dalam diri kita apabila membaca Quran. Kita ni bukan berbangsa yang menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan kita. Banyak yang kita tidak faham. Maka seeloknya lah kita baca terjemahan ni supaya kita faham, supaya kita boleh mendapat hidayah. Dan saya nak sebutkan di sini, bukanlah juga hidayah itu berarti kita baca terjemahan baru dapat hidayah. Sebab hidayah itu daripada Allah. Malah kita yang faham Arab, yang berbahasa Arab tu pun, ataupun kami yang belajar bahasa Arab ni pun, kalau tidak mendapat hidayah Allah, tidak akan dapat hidayah. Sebab itu dia kata, man yahdillahu, sesiapa yang mendapat petunjuk Allah, fahuwal muhtadi, maka dialah yang mendapatkan petunjuk itu. Dengan sebab itu, kita kalau sebelum membaca Quran kan kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita perbaikilah, memanglah kita wajib berwuduk, sebab kalau kita tidak ada sembahyang kita tidak boleh memegang mushaf. Kita berwuduk malah, tetapi orang kata, saya bukannya baca mushaf ke, saya baca tafsir, tak payahlah berwuduk. Tetapi sebaiknya apabila kita membaca kalamullah, kita berwuduklah, bersihkan diri kita dan kita duduk dengan niat untuk memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca itu kita mendapat hidayah daripadanya. Sebab Allah kata ni, man yahdillahu fahuwal muhtadi. Kalau sesiapa yang mendapat hidayah, maka mereka lah yang dapat. Kalau kita baca, boleh jadi kita tidak dapat hidayah. Sebab itu kita mohonlah kepada Allah. Mudah-mudahan sesiapa yang turut mendengar tadabbur ini semua mendapat hidayah Allah. Daripada awal saya beritahu bahawa bonda bukanlah sangat mencari viewers yang banyak, tetapi memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk sesiapa yang dikehendakinya. Maka Allah lah bukakan hati kita semua, diri saya dan anda semua. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Dan sesiapa yang disesatkan ataupun Allah tak beri dia petunjuk, maka dia sesat. Falan tajid lahu waliyan mursyida. Maka tidak dapatlah dia penunjuk arah ke mana dia nak pergi. Ya. Dia kata, dan ayat seterusnya, ayat yang ke 18, saya nak tengok sikit. Wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqudun, dan engkau sangka mereka sedar padahal mereka tidur. Maksudnya kalau kalau kita tengok sesiapa yang tengok mereka tidur tu, kita ingat dia sedar.
kita tak tengok. Ini saya kata ni, Allah ceritakan ni, dia nak kita boleh bayangkan, boleh imaginekan apa yang berlaku. Bagi cerita ni cerita lama. Bila Allah ceritakan kepada Rasulullah, dia nak Rasulullah tu tahu cerita sebenar. Maka kita juga pembaca tahu cerita sebenar. Dia kata, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Kamu sangka mereka ni sebenarnya sedar, dia tak tidur. Sedangkan wahum ruqud, sedangkan mereka tidur. Ada tak kadang-kadang kita tengok orang tu gerak-gerak, kita ingat dia tak tidur, rupanya dia tidur. Ya, ini lagi dahsyat lah, lagi kukuh lah, dia memang tidur nyenyak sampai tak sedar beratus tahun. Kita cuba lihat bagaimana Allah jadikan kekuasaannya dalam ayat seterusnya. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Dan Allah gerak-gerakkan dia ke kanan dan ke kiri. Agak-agak lah kan. Kalau Allah tak gerakkan dia dan dia tidur beratus tahun, bagaimanalah? Dia tidur dan dia tidur atas tanah tau. Dia bukan tidur atas katil. Kalau kita tidur atas katil, tak bergerak satu hari, ni kalau kita tengok kalau orang bedridden tidur, orang sakit, saya ingatkanlah kalau ada orang tua-tua kita yang sakit tu, kita kena gerakkan supaya dia tidak kita tidak rosak badan dia separuh yang dia tindih tu kerana dia panas dan sebagainya. Walaupun kita kadang-kadang letak yang pakai udara tu, masih lagi kita kena gerak-gerakkan. Ini saya nak sebut ni, telanjur baca ayat ini, saya ambil kesempatan lah benda ni pun tak tahu. Ialah walaupun umur tua, tapi dulu bila ibu saya sakit, ibu bunda sakit, muncullah saya ada seorang kakak nurse dia beritahu kena gerakkan, setiap berapa minit kena gerakkan, dan kita dari situlah belajar. Rupanya selalunya orang yang baring tu kadang-kadang dia menjadi busuk dan sebagainya kerana tidak digerakkan. Jadi kita gerakkan. Di dalam ayat ini dia kata nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Ini pengajaran, tengok Allah gerakkan dia ke kanan dan ke kiri. Kalau mak kita sakit, bapak kita sakit, kita tak gerakkan, dia tak bergeraklah. Jadi kita kena buat apa yang Allah lakukan kepada Ashabul Kahfi ni pun satu hidayah, satu petunjuk kepada kita sebenarnya. Sebab dalam tafsir dia ada sebut, kalaulah Allah tidak gerakkan dia ke kanan dan ke kiri, badan Ashabul Kahfi ni boleh dimamah tanah. Kerana kita berasal daripada tanah. Jadi badan kita ni mudah serap dengan tanah. Sebab tu kalau kita mati, kita ditanam dalam kubur dan dia akan letakkan tanah ke tempat-tempat tertentu lah supaya kita cepat bersatu dengan tanah. Jadi kalau Ashabul Kahfi ini dia tidak digerak-gerakkan, dia orang yang melihat dia memang tahulah bahawa dia ni mati ke, sehingga badan dia bersatu dengan tanah. Maka begitulah Allah datangkan kekuasaannya, tunjukkan kuasanya, digerakkan ke kanan ke kiri, tidak tidur terlentang sepanjang 300 tahun itu ataupun beratus tahun yang disebutkan. Badan Ashabul Kahfi ni sentiasa masih sebagaimana mereka mula tidur, bersih daripada tanah, tidak ni, kerana dia gerakkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasidi. Mereka ni ada bawa anjing. Anjing ni kalau mengikut ulama tafsir ialah satu anjing yang memang penjaga, ataupun kalau orang selalu pergi berburu, pergi musafir, dibawa anjing untuk kalau jumpa binatang-binatang buas, dia akan jaga. Ini usaha, bukan maksudnya dia tak percaya pada kuasa Allah. Saya dah sebutkan banyak kali bahawa kita mesti ada usaha. Bukannya Allah akan jaga saya tak payah bawa senjata. Dia gunakan anjing. Rupa-rupanya anjing ni apa dia buat? Wa kalbuhum basitun zira'i. Dia melunjurkan kakinya
tangan lah, sebab zira'ain tangan dia yang dia ada 4 kan yang tu, dan baring di pintu gua. Law tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Kalau kamu cuba-cuba jengah gua itu untuk tengok mereka, maka kamu akan lari takut dengan anjing tersebut. Kalau bonda ni memang takut anjing. Anjing kecil pun bonda takut. Yang lagi anjing besar. Bayangkan anjing besar yang dibawa oleh Ashabul Kahfi ni. Memanglah tarik. Wala muli'ta minhum ru'ba. Maka kamu dipenuhi dengan rasa gerun. Kalau tengok anjing tu gerun. Ni Allah jaga. Anjing tu bagaimana sebenarnya boleh buat begitu? Ia juga adalah kuasa Allah. Allah menggerakkan anjing itu supaya duduk jaga di depan pintu gua itu. Supaya orang tidak kacau, tenang tidur Ashabul Kahfi ini. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Cuba tengok dia Allah ulang semula cerita tentang tadi kan dia kata ahsa akan kira berapa lama dia tidur. Di sini dia huraikan lagi dalam ayat 19 ini, wa kadzalika ba'athnahum, dan begitulah panjang sudah Saya rasa ayat ini panjang dan kita sekarang berada pada pukul 11.19. Jadi sebenarnya bonda dah terfikir tidak mau beri panjang sangat. Kita berhentikan dulu, nanti kita sambung esok Esok kita akan ke udara lagi. Sebab kita akan kalau kita baca banyak sangat pun nanti ramai yang rasa nak tengok sampai akhir lama sangat. Saya bondingan nak buat 40 minit saja, tetapi terlajak juga nampaknya bila kita membaca begitulah. Dan akhirnya sadaqallahul azim lah baca tu malam ni malam Jumaat. Please lah ingatkan diri saya dan semua, marilah kita baca surah Al-Kahfi dan besok kita sambung lagi. Tolong baca kita sampai ayat 19 tadi. Tolong baca sampai ayat 19 dan cuba peringatkan maksud-maksudnya. Kita besok sambung lagi, kita akan baca lagi insya-Allah. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjaga kita, menjauhi kita daripada bala bencana, terselamat semua kita dan semua umat Islam, semua umat di dunia ini, diangkat penyakit virus yang sedang melanda kita, yang kita tidak ketahui apakah hikmah Allah turunkannya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, selamatkan dunia kita. Dan mari kita sama-sama baca doa untuk menjaga diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassanna bizil izzati wal jabarut. Ya Allah, aku minta penjagaan daripada yang maha mulia, yang punya kemuliaan itu Allah, wal jabarut, dan kekuasaan. Wa atasamna birabbil malakut, dan aku berpegang teguh kepada Tuhan sekalian alam, yang gaib dan maupun yang syahid, maksudnya yang nampak dan tidak. Wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut, dan aku bertawakal ya Allah yang hidup dan tidak akan mati. Allahumma asrif anna hadzal waba, ya Allah jauhkanlah kami daripada wabak ini. Wa najjina minat ta'ni wat ta'un, jauhkanlah kami daripada malapetaka, ta'un, wal bala, dan bala. Bilutfika ya latif, dengan kelembutan wahai yang mempunyai kelembutan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya kamu ini maha menguasai semua perkara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berilah kami ketenangan. Ya Allah, berikanlah kami rahmat untuk menggunakan segala masa yang ada dengan beribadah kepadamu. Ya Allah, peliharalah dan berilah ketenangan, kekuatan, ketabahan kepada semua mereka yang berada di barisan kehadapan, berjuang untuk memutuskan rantaian virus ini. Ya Allah, angkatlah
ujian yang kamu turunkan ini, ya Allah, hapuskanlah segala wabak tersebut kerana dia juga makhlukmu. Kamu boleh melakukan dengan hanya kun fayakun. Ya Allah, selamatkanlah kami, berilah kami ketenangan, berikanlah kami ruang, berikanlah kami masa untuk masih lagi hidup beribadah kepadamu, menyempurnakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi. Wallahu alam birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.